Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel Dewan Rakyat sedikit panas hari ini sahabat-sahabat semua kerana ya ahli-ahli parlimen daripada Parti PAS cuba untuk memprovokasi bermain politik di Dewan Rakyat ketika sesi soal jawab bersama dengan YB Rafizi Ramli. Sahabat semua, adakah anda sedar bahwa ramai di antara rakyat Malaysia di luar sana yang cuba untuk memprovokasi, cuba untuk menghasut untuk rakyat tidak mengisi padu ini adalah di kalangan orang yang berjawatan, orang yang mempunyai gaji puluhan ribu, ya mungkin ratusan ribu dan sebagainya. Jadi apa kaitan padu ini dengan mereka sebenarnya sahabat-sahabat semua? Sebab sebenarnya padu ini khasnya untuk miskin tegar, golongan B40, rakyat Malaysia yang tidak mempunyai pendapatan yang tinggi. Ya, seperti ahli parlimen Pasir Mas ini yang cuba bermain politik di dalam Dewan Rakyat, tetapi akhirnya apabila dijentik sedikit oleh YB Rafizi Ramli, beliau meroyan tidak tentu pasal, karena sehingga akhirnya kena cuci otak sahabat-sahabat semua. Jadi Anda pasti terkejut dengan fakta yang bakal Anda dengar ya apabila YB Rafizi Ramli menyebut perkara ini di dalam Dewan Rakyat sebentar ini. Jadi tanpa buang masa, saya ingin bersama-sama dengan Anda sahabat semua untuk melihat dan juga menonton video ini bersama-sama. Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Dr. Wan Ismail, Yang Berhormat Bandar Baru Bandar Tun Razak, Terima kasih Datuk Yang Tua. Soalan saya nombor 3. Yang Berhormat Menteri Ekonomi untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Bandar Tun Razak. Pembangunan pangkalan data utama atau pempadu telah dipersetujui di dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 Jun 2023. Selain daripada manfaat utama yang kita sedia maklum, iaitu untuk memastikan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan dan sistem bantuan yang lebih terancang dan bersasar berdasarkan data, padu juga merupakan satu daripada anjakan besar di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk menjadi asas kepada inisiatif pendigitalan dan inovasi perkhidmatan kerajaan ke arah GovTech. Tadi yang Mak Berhormat Tambun ada menyebut tentang teras-teras utama yang menjadi daya tarikan oleh pelabur asing. Satunya ialah peralihan tenaga. Yang keduanya ialah agenda pendigitalan ekonomi kita, yang mana satu anjakan utama itu ialah ke arah GovTech, dan itu tidak boleh dilaksanakan tanpa wujudnya satu pangkalan data bersepadu kerajaan. Sebab itu, padu dibangunkan menggunakan kepakaran dalaman Kementerian Ekonomi, Jabatan Perangkaan Malaysia dan Jabatan Digital Negara yang sebelum ini dikenali sebagai MAMPU, dengan sokongan dan kerjasama pelbagai kementerian, agensi serta kerajaan-kerajaan negeri. Setakat jam 11.59 malam semalam, seramai 8,93,336 warga negara Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas telah pun mendaftar, iaitu sebanyak 36.8% daripada jumlah keseluruhan. Pada kadar pendaftaran antara 350,000 ke 400,000 sehari dengan tempoh berbaki sekitar 6 hari, kami mengunjurkan bahawa kita akan berjaya menghampiri kadar pendaftaran 50% menjelang 31 Mac 2024. Selain daripada itu, seperti yang telah dilakukan, kerajaan telah membuka pelbagai kaunter dan juga pelbagai inisiatif khusus untuk kawasan-kawasan pedalaman terutamanya. Seterusnya, Datuk Yang Pertua, saya ingin menyentuh sedikit tentang keselamatan seperti yang dibawa oleh Bandar Tun Razak tadi. Dari segi keselamatan sistem padu, pasukan pembangunan sistem padu yang diketuai oleh Jabatan Digital Negara bekerjasama rapat dengan pelbagai agensi yang menguruskan keselamatan cyber dan privasi data negara, iaitu Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan CJSO, Agensi Keselamatan Cyber Negara NAKSA, Cyber Security Malaysia CSM dan Jabatan Perlindungan Data Pribadi
JPDP serta Kementerian Komunikasi dan juga Kementerian Digital. Dan kerjasama strategik ini untuk memastikan bahawa kita mengurangkan risiko kebocoran data dan memastikan perlindungan privasi data padu itu diberikan keutamaan yang tinggi. Dari segi keselamatan, ada 3 komponen utama melibatkan keselamatan data. Selalu disebut tentang keselamatan data. Saya sebelum ini tidak mengulas kerana sebaiknya kita tidak mahu memberi terlalu banyak maklumat mendalam tentang sesuatu sistem. Kalau kita telah membina pelbagai lapisan keselamatan, kemudian kita umum kepada dunia dengan izin, it defeats the purpose, Datuk Yang di-Pertua. Pun begitu, saya boleh maklumkan bahawa ada 3 komponen utama yang diberi tumpuan. Pertama ialah komponen keselamatan data, melibatkan pelaksanaan kawalan akses capaian serta penyulitan dengan izin encryption. Saya tidak pernah sebut sebelum ini bahawa sebenarnya setiap data yang didaftarkan di PADU adalah encrypted. Maksudnya kalaupun ada yang berjaya memecah masuk dan memuat turun fail seperti yang selalu disebut security breach, fail yang didapati itu perlu decrypt. Dan kecualilah hacker itu ada superkomputer yang boleh menjalankan program untuk decrypt, setiap data itu dengan izin adalah gibberish kerana is encrypted. Jadi saya tak pernah maklum sebelum ini, tapi kita dah sampai ke penghujung. Jadi sebab itu kita memastikan bahawa perkara itu walaupun tugas itu menjadi lebih panjang kerana kita perlu encryption, tetapi itu telah pun dilakukan. Dari segi keselamatan sistem pula, pematuhan ciri-ciri keselamatan menepati piawaian antarabangsa yang telah ditetapkan di peringkat antarabangsa. Contohnya OWASP Top 10, piawaian daripada National Institute of Standards and Technology dan juga Center for Internet Security. Dan selain daripada itu, komponen-komponen keselamatan rangkaian network security yang kita sedia maklum, termasuklah dari segi firewall, dari segi sistem pengesanan dan pencegahan pencerobohan, audit trail dan sebagainya. Dan akhir sekali, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin maklumkan bahawa walaupun rekodnya terutamanya pada bulan yang pertama ada cubaan akses sebanyak lebih 2 juta akses setiap hari, itu semua berjaya dipatahkan dan masih lagi tidak berjaya ditembusi. Sudah tentu ada perkara-perkara yang kita kena imbangi, contohnya sebab itu kita mengadakan geofencing dan kita tidak membenarkan akses daripada luar negara. Kerana setakat ini rekod yang banyak yang cuba akses adalah daripada luar negara, daripada IP ataupun lokasi-lokasi yang kita rasa berisiko. InsyaAllah, kaedah yang dinyatakan akan memastikan keselamatan sistem padu daripada penyalahgunaan selain memastikan tiada keciciran berlaku dalam pendaftaran padu. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Bandar Tun Razak, soalan tambahan. Terima kasih banyak Datuk Seri Yang Betul. Terima kasih Menteri kerana jawapan yang begitu komplit. Dan alhamdulillah, saya nak tanya ya, soalan susulan, apakah usaha untuk outreach jangkauan ya, kerana kalau ada ralat pengecualian dengan izin exclusion error, sebab ini telah ditubuhkan untuk menolong rakyat kita yang susah kan. Ini adalah niat yang baik dan murni, dan kalau boleh kita buatkan dengan baik. Dan satunya adalah apakah kos yang untuk mendaftar dan mengoperasi yang anggaran kos untuk pengendalian padu. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Bandar Tun Razak. Saya jawab yang soalan kedua dahulu, iaitu anggaran kos untuk pengendalian padu. Padu dibangunkan sepenuhnya oleh kaki tangan kerajaan. Jadi dia tidak ada bayaran ataupun anggaran kendalian kos selain daripada kendalian biasa kalau kita ada sistem pelayan yang besar lah, iaitu kena bayar elektrik, kita kena bayar bandwidth kepada internet,
dan kita kena bayar langgangan API tertentu yang melibatkan contohnya firewall, yang melibatkan keselamatan dan sebagainya. Apabila sistem itu dibangunkan, oleh kerana ia adalah satu pengkalan data, sudah tentu kita memerlukan OS, operating system, kita memerlukan firewall dan sistem-sistem keselamatan yang ini dibayar kepada penyedia-penyedia perkhidmatan seperti biasa, samalah seperti kalau kita ada Google account kita sendiri, setiap bulan kita kena bayar 20 ringgit dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan sistem yang dibangunkan oleh kerajaan sebelum ini, yang mana ia melantik kontraktor luar. Sistem selalunya pembayaran itu melibatkan pelbagai bayaran lain, termasuklah keuntungan, khidmat, tenaga dan terutamanya man hours yang dibuat oleh konsultan luar. Jumlah berapa banyak yang perlu dibayar itu saya boleh jawab secara bertulis setelah saya dapatkan. Tapi pada ingatan saya dia tidak melebihi beberapa juta setahun saja. Mengenai apakah tindakan-tindakan yang boleh diambil untuk memastikan kita mengurangkan exclusion error. Kalau tengok kepada pola pendaftaran, dia sebenarnya agak terbalik daripada yang kita jangka. Kerana kawasan yang negeri yang lebih banyak pedalaman itu sebenarnya yang lebih tinggi pendaftaran. Contohnya negeri-negeri yang paling tinggi pendaftaran termasuklah Kelantan, termasuklah Sabah, termasuklah Sarawak, dan sebahagiannya ialah kerana memang pasukan DOSM dan pasukan padu telah menyediakan apa yang kita panggil sebagai flying squad. Selepas 1 bulan pendaftaran dibuka, kita telah berjaya mengenal pasti kawasan-kawasan pedalaman dan lebih ramai kaki tangan yang berada di bawah digerakkan di kawasan-kawasan pedalaman ini, kerana kita juga berharap di kawasan bandar itu, oleh kerana dari segi celik digital itu lebih tinggi, mereka lebih berpeluang untuk mengemaskini secara peribadi. Bermula Mac, untuk kita memastikan kita mengurangkan risiko keciciran ini, kita telah memadankan semua pengkalan data bantuan kerajaan sedia ada daripada e-Kasih, daripada JKM, daripada STR dan sebagainya, kemudian dipadankan dengan geopin lokasi-lokasi untuk kita mengenal pasti kawasan-kawasan yang berisiko keciciran, dan ini telah dimaklumkan kepada orang ramai. Dan lebih 50% daripada 4,752 lokasi yang berisiko keciciran itu sebenarnya berada di Lembah Kelang. Oleh sebab itu, saya sendiri dan juga Kementerian dan Kerajaan Negeri Selangor dan juga Jabatan Wilayah Persekutuan telah pun berjumpa dengan wakil-wakil penduduk daripada kawasan-kawasan yang berisiko ini supaya mereka pula boleh balik dan mewawarkan dan cuba untuk meningkatkan pendaftaran. Dan insya-Allah kalau kita berjaya menghampiri pendaftaran 50% menjelang 31 Mac 2024, dengan data sedia ada sebanyak 30 juta yang telah diambil daripada data pentadbiran dan dengan proses pemetaan yang telah berlaku, saya yakin sebenarnya data yang kita ada dan tersedia untuk penyasaran semula subsidi itu adalah lebih baik daripada yang pernah kita ada sebelum ini. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat Pak Mas. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Berhubung dengan pendaftaran padu ini, Berhormat Menteri, isunya ialah apabila kerajaan-kerajaan negeri sendiri kelihatan seolah-olah tidak mempunyai kepercayaan terhadap pendaftaran padu, terutama apabila kita mendengar laporan ataupun kenyataan daripada pemimpin kerajaan negeri Sarawak, Sabah, yang secara rasminya meminta rakyat mereka supaya tidak mendaftar padu, berbeza dengan kerajaan-kerajaan di bawah Perikatan Nasional yang tidak mempunyai sebarang masalah tentang padu. Jadi isunya di sini adalah isu bagaimana kerajaan membuat runding libat urus dengan kerajaan-kerajaan negeri dalam isu padu, pendaftaran padu, sehingga seolah-olah orang melihat tidak ada keseragaman dalam kepercayaan dalam kerajaan itu sendiri. Dan Yang Berhormat Menteri juga beberapa hari lepas mengeluarkan kenyataan bahawa
bukan Melayu di antara golongan yang paling tinggi yang tidak mendaftar padu. Apa sebenarnya sebab yang dapat dikesan oleh Berhormat Menteri, punca kenapa bukan Melayu seolah-olah tidak menyambut dengan baik hasrat kerajaan dalam hal ini? Adakah kerana trust defisit itu yang begitu tinggi di kalangan mereka? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Kalau sebut tentang trust deficit bukan Melayu, saya dengan yakin boleh menyebut bahawa lebih 90% pengundi bukan Melayu ada keyakinan yang penuh dengan kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Kalau ada trust deficit, itu trust deficit dengan pembangkang, bukan dengan kerajaan. Ya. Apa yang kita tengok, bukan isu pengundian ni Berhormat Menteri, isu sama, pendaftaran. Saya nak jawab. Sebab kita ditanya bukan tentang bercakap soal trust, mengundi, ini bukan politik pilihan raya ni. Baik, bagilah saya jawab. Bila Pasimas cuba untuk mempolitikkan isu ini, maka bolehlah dijawab. Apa yang cuba disebut oleh Pasimas, seolah-olah pendaftaran dan kemaskini oleh bukan Melayu yang rendah itu melambangkan ada ketidakpercayaan kepada kerajaan. Itu pandangan Pasimas yang tak tepat. Sebabnya ialah kerana sebahagian besar daripada warga negara bukan Bumiputera dan Melayu di negara ini memang tidak biasa mendapat bantuan-bantuan kerajaan secara bulanan sebelum ini. Sebab itu mereka tidak banyak yang berada di dalam sistem kerajaan. Mereka juga banyak yang merasakan mereka berada dalam golongan M40 ke atas. Maka mereka tidak layak apa-apa bantuan. Itu sebab dia, bukan sebab trust deficit. Sebab itu kita cuba meyakinkan kepada kumpulan penduduk bukan Melayu bahawa di kalangan mereka pun sebenarnya ada yang berisiko keciciran. Yang M40 di dalam penduduk dan warga negara bukan Bumiputera itu sebenarnya bukan semua kaya. Ada yang layak mendapat bantuan dan bahayanya jika mereka tidak mendaftar di dalam padu oleh kerana mereka memang tidak pernah mendapat bantuan sebelum ini. Baik di dalam STR, baik di dalam IKASIR, maka kalau mereka tidak mendaftar, mereka akan tercicir. Dan saya ingat kita belum lagi melihat pecahan secara terperinci, tetapi sejak seminggu yang lepas, memang ada peningkatan pendaftaran yang mendadak setiap hari. Sebab itu kita telah berjaya melepasi 8 juta pendaftaran setakat semalam. Kepada soalan Pasimas mengenai rundingan, proses libat urus, tata kelola ke arah melaksanakan padu telah berlaku lebih setahun lamanya. Keputusan awal dibuat di dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang ada wakil daripada Kerajaan Sarawak dan juga daripada Sabah. Setelah ia diluluskan, dia dibawa pula kepada Kabinet. Sama juga ada wakil daripada Sabah dan Sarawak. Kemudian ia dibawa ke peringkat Majlis Data dan Statistik Negara yang dianggotai oleh menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri daripada seluruh negara dan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kedua, iaitu daripada Sarawak. Kemudian ia dibentangkan pula ke dalam mesyuarat menteri besar yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dianggotai oleh semua menteri besar, premier dan ketua menteri. Saya boleh maklumkan Pasimas dan Dewan bahawa ia tidak timbul sebarang isu daripada awal sehinggalah ke minggu lepas. Malah Kerajaan Negeri Sarawak, kalau lihat kepada pendaftaran, Kerajaan Negeri Sarawak adalah antara yang tertinggi sekali. Kerana sebelum itu, Kerajaan Negeri Sarawak menggerakkan seluruh jenteranya. Yang berlaku, saya dimaklumkan, ialah timbul beberapa persoalan di dalam Kabinet Sarawak yang merasakan bahawa data yang diambil itu mungkin terlalu banyak dan tidak diperlukan, dan pandangan mereka ialah kalau kita nak bagi bantuan tumpu kepada yang miskin sahaja, bukan yang orang ramai. Itu perkara yang ditimbulkan dan arahan yang dikeluarkan, saya ingat Pasimas pun tersalah baca sedikit. Arahannya bukan rakyat Sarawak tidak dibenarkan untuk mendaftar.
Malah pendaftaran daripada rakyat Sarawak, daripada negeri-negeri lain itu terus berlaku kerana yang mendaftar secara peribadi itu hak mereka masing-masing. Cuma kerajaan negeri Sarawak mengarahkan supaya kaki tangan mereka tidak lagi melaksanakan pendaftaran besar-besaran seperti yang berlaku sebelum itu. Dan itu akan diberi penjelasan kepada kerajaan negeri Sarawak dan mereka juga telah Pendang nak tanya Datuk Yang di-Pertua nak bagi ke tidak? Sebab Pendang ada perangai suka mencelah tanpa minta izin. Yang Berhormat duduk. Tak boleh. Duduk. Kan? Jadi itu akan dimaklumkan dalam mesyuarat kita kepada kerajaan negeri Sarawak. Minggu ini, tapi pada pandangan saya melihatkan kepada pendaftaran telah pun menghampiri 50%, insya-Allah saya tidak nampak bahawa itu memberi gambaran seperti yang cuba diwawakan oleh pembangkang. Malah kalau tengok pada negeri-negeri yang paling tinggi, kalau ikut logik pembangkang kalau dikata oleh kerana pendaftaran bukan Melayu itu rendah, maka ada trust deficit dengan kerajaan oleh bukan Melayu. Bagaimana pula bila pendaftaran paling tinggi ialah di negeri-negeri pembangkang? Adakah itu bermakna bahawa ini bukan politik. Rakyat di negeri pembangkang lebih percaya kepada kerajaan Madani sekarang berbanding dengan kerajaan mereka sendiri? Kerana pendaftaran paling tinggi adalah di negeri-negeri seperti Kelantan, di Terengganu, di Perlis, di Kedah, kan? Jadi sebenarnya saya nak tutup, Datuk Yang di-Pertua, sebenarnya saya mengambil pendirian rakyat memahami apa yang kerajaan cuba buat melalui padu. Sebab itu di negeri-negeri yang lebih ramai penduduk B40, yang lebih ramai merasakan mereka patut berada di dalam sistem bantuan, negeri-negeri itulah yang menunjukkan pendaftaran yang lebih tinggi. Di negeri-negeri yang lebih bandar, yang merasakan mereka tidak perlu mendapat bantuan, kita lihat memang ada sekitar 5 ke 10% lebih rendah berbanding dengan negeri-negeri di pantai timur dan di utara. Terima kasih, Tuan Ketua. Kesempatan itu ingin saya mengingatkan cara pengeluaran pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Sila lihat 24 dalam braket 4. Sesuatu pertanyaan. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia. Habis ya ahli parlimen PAS Pasir Mas ini kena sekolah, kena cuci otaknya. Kerana tidak habis-habis cuba bermain politik. Sebenarnya soalan walaupun tidak secara direct, ya soalan yang dikeluarkan oleh Pasir Mas ini walaupun kita tidak lihat secara direct nampak seperti bermain politik. Tetapi sahabat semua, ya perkara itu dapat dihidu oleh YB Rafizi Ramli dengan begitu pantas bahawa tujuan soalan yang dikemukakan oleh ahli parlimen daripada Pasir Mas ini adalah cuba kononnya ya menyatakan bahawa sistem padu ya yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan khususnya Kementerian Ekonomi di bawah YB Rafizi Ramli ini gagal. So, itu sebenarnya yang cuba diwujudkan oleh ahli parlimen daripada Parti PAS ini sahabat-sahabat semua. Ya, sedangkan hakikatnya seperti akhir tadi kenyataan daripada YB Rafizi Ramli yang ramai yang mengisi ya ataupun ya mengisi sistem padu ini adalah daripada negeri-negeri pembangkang ya terutamanya Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis ya termasuk juga Sarawak dan juga Sabah. Jadi apa poinnya sahabat-sahabat semua? Jadi maksudnya di sini betapa ramainya orang yang memerlukan bantuan di negeri seperti Kelantan dan Terengganu, mungkin di Kedah juga Perlis yang selama ini mungkin tidak dapat dibantu oleh pemimpin ataupun kerajaan yang ditadbir oleh Parti PAS, sahabat-sahabat semua. Sehingga itu mereka terpaksa dengan adanya sistem padu ini, mereka terpaksa mengisi sistem padu agar ya mereka mendapat bantuan, ya mengharapkan bantuan daripada kerajaan persekutuan, kerajaan Madani hari ini. Sendiri jawab soalan, sendiri jadi panas, ya sendiri yang bagi soalan, sendiri yang panas, meroyan, las-las kena cuci otak sahabat-sahabat semua.
Terima kasih. Jadi itu saja terbaik daripada YB Rafizi Ramli. Sekiranya anda memberikan sebarang komen pandangan berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.